Ustaz, insyaAllah Ustaz boleh mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Jalla wa ala pada pagi yang kita memohon kepada Allah untuk diberkati ini. Kita bertemu dalam satu program khas bagi membincangkan tentang isu umat Islam, yang mana hakikatnya isu ini sepatutnya menjadi perkara yang jelas kepada semua umat Islam, dan isu ini melibatkan akidah Islamiyah yang sangat penting, iaitulah berkenaan dengan Al-Qadiyah Al-Filastiniyah Al-Islamiyah, isu berkenaan dengan isu Islam berkaitan dengan Palestin. Palestin bukanlah, cerita tentang Palestin ini bukan cerita politik dengan makna kata yang kita faham sekarang, politik sekular. Ya. Antara kesilapan yang menjejaskan akidah ialah apabila kita membincangkan isu-isu antarabangsa, hubungan negara, isu politik, umat Islam selalu dimomokkan oleh golongan sekularis, humanist, liberalist, whatever ada, yang isu-isu ni dia namakan isu politik, political issues, atau isu-isu ekonomi, di mana mereka mengasingkan akidah daripada faktor, sama sekali tidak dimasukkan sebagai sebab, sebagai pemboleh ubah dalam melihat sesuatu isu. Inilah masalah golongan yang konon mendakwa diri mereka sebagai pengkaji politik, ahli sains politik, ahli ekonomi. Mereka tidak memasukkan akidah atau agama sebagai salah satu faktor. Jangan nak kata dia sebagai faktor utama, nak jadikan dia sebagai salah satu faktor pun tidak. Inilah apa nama kita kata masalah. Kita dididik dengan budaya sekular. Maknanya kita, walaupun kita mungkin secara consciousnya kita sedap nak kita mengaku saya tak mungkin menganut akidah sekular, kerana kita tahu sekular yang diberi gambaran kepada kita ialah orang yang menolak autoriti agama dalam kehidupan. Tetapi hakikatnya kita hidup dalam sistem ekonomi, politik, sosial yang berteraskan kepada budaya sekular tanpa kita sedar. Pendidikan, ya, dia berkata macam mana pendidikan sekular sedangkan kita ada pendidikan Islam. Ya, dia jadikan sebagai satu subjek, tapi dia bukan subjek yang menjadi tonggak kepada semua subjek. Islam itu hanya diajak dalam satu subjek khusus berkenaan dengannya, tapi tidak dibawa masuk ke dalam subjek yang lain. Apa yang hukum hakam yang diajar dalam pendidikan Islam itu tidak akan dipraktikkan dalam subjek-subjek yang lain. Di institusi pendidikan daripada serendah-rendahnya sampailah ke setinggi-tingginya. Ya. Kita tengok di televisyen, di radio, ada program agama, tapi program agama itu terhenti pada program itu. Bahkan ketika program itu berlangsung pun dia akan diselang-seli dengan iklan-iklan yang tidak selari dengan agama. Ini kita kata masyarakat dididik untuk hidup dalam budaya sekular. Jadi sebab itu kita kena betulkan sudut pandang kita terhadap isu-isu umat Islam.
Tidak boleh kita sempitkan dia kepada isu kebangsaan, isu ekonomi, isu politik semata-mata. Bahkan isu kebangsaan, ekonomi, politik semuanya dipandu, didorong oleh ideologi, oleh kepercayaan, oleh pegangan agama. Tak kiralah apa bentuk pegangan agama tersebut. Sama ada dia agama yang turun daripada langit, agama yang dicipta oleh manusia, pemikiran yang tidak mendakwa dirinya agama tetapi sebagai ideologi yang hakikatnya dia adalah akidah. Semua ini adalah pendorong utama, main factor kepada tindak tanduk manusia. Sebab itulah ditarifkan agama itu ialah kepercayaan yang dianuti oleh seseorang yang membawa kepada tingkah lakunya yang zahir. Itu adalah agama. Apa yang dia percaya, dan based on kepercayaan itu dia melakukan tindak tanduknya, tingkah laku dia yang zahir itu dia lakukan. Ya. So bila kita bicara tentang isu Palestin, mungkin bagi setengah orang isu ini isu bermusim. Bila berlaku perang di antara orang Palestin dengan Yahudi, maka orang pun pakat bincang isu ini. Tapi hakikatnya dia bukan isu bermusim. Dia adalah isu yang berterusan. Dia adalah isu umat Islam. Di mana di sana ada tanah milik umat Islam yang dirampas, dijajah. Tetapi kerana masa kita menuntut kemerdekaan dulu pun, kita telah didoktrinkan dengan semangat kebangsaan. Maka sebab itulah bila umat Islam mendapat kemerdekaan mereka pada abad ke-20 Masihi daripada penjajah-penjajah barat, mereka menuntut kemerdekaan berasaskan kebangsaan. Lalu wujudlah negara-negara bangsa. Yang mana pada asalnya tanah-tanah ini dijajah satu ketika dahulu atas dasar ia tanah Islam. Bukan kerana dia tanah kebangsaan. Kalau tidak, buat apa orang putih belayak jauh mai ke tanah Melayu? Buat apa orang putih sanggup tinggal budaya mereka di Eropah mai duduk dekat negara yang panas, lembap, yang tak sesuai dengan keadaan mereka, melainkan ada misi, tujuan tertentu, ya, untuk menyebarkan ideologi-ideologi yang sesat. Baiklah. Untuk sesi yang pertama ni kita akan bincang dulu sejarah asal-usul dan bagaimana konflik di Palestin ini berlaku dan apa pandangan kita terhadapnya. Ya. Palestin tidak dapat dinafikan lagi dari sudut sejarahnya. Dia adalah bumi yang penting dalam sejarah umat manusia. Sebagai pengenalan, Palestin ini terletaknya di bahagian barat benua Asia, seperti semua kita tahu. Yang mana dia adalah bersempadan dengan laut Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit, Laut Putih Tengah. Yang mana di bahagian utaranya terletak Lebanon, di bahagian selatannya adalah Teluk Aqabah, dan juga bersempadan dengan Mesir di bahagian selatannya, dan juga di bahagian timurnya ada Syria dan Jordan, dan di baratnya ada laut laut Mediterranean. Ya. Jadi ini adalah kedudukan Palestin, dan Palestin adalah sebahagian daripada kawasan yang besar yang dinamakan sebagai Al-Biladus Syamiyah, bumi Syam. Yang dikatakan bumi Syam itu, Palestin adalah sebahagiannya, kerana Syam itu termasuklah padanya Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. Ya. Jadi ini adalah sebahagian daripada kawasan bumi Syam. Dan keluasan dia lebih kurang 27,000 km persegi, termasuklah
Genting Barat dan juga Gaza. Dan ia terbahagi kepada beberapa bahagian kawasan secara tabiinya, terbahagi kepada kawasan pantai daripada Ra'sun Naqurah di bahagian utara sampailah ke kawasan Rafah di selatan. Ini adalah kawasan pantai. Dan di antara pekan-pekan atau bandar-bandarnya yang penting di kawasan pantai ini ialah Akka, Haifa, Yafa dan juga Gaza. Yang ini semua adalah kawasan pelabuhan yang penting kerana dia di bahagian pantai menghadap Laut Mediterranean. Dan sebab itulah Yahudi pun bila dia penjajah tanah ini, mereka bina Tel Aviv ataupun Tel Abib di utara kota Yafa. Dan di antara kota-kota penting dalam kawasan kota-kota pantai ini, maksudnya tadi kita sebut Gaza, Yafa, Haifa, Akka, ni kota-kota besar. Dan di dalam kota-kota besar ini ada kota-kota kecil yang penting seperti Tul Karim, Ramallah, Lud dan juga Khan Yunus dan juga Majdul. Ya. Dan juga ada kawasan pergunungan dan tanah tinggi. Di antara gunung-gunung yang penting, kawasan pergunungan yang penting ialah Jibal Al-Jalil, Mount of Galileo, Bukit Galili, yang merupakan terletak di atasnya kota Sufat, yang merupakan kota yang paling tinggi, kawasan yang paling tinggi dalam Palestin. Dan di sini juga terletaknya Nazaret ataupun kota Nasirah, tempat Nabi Isa AS diutuskan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan di antaranya kita ada Bukit Nablus yang terletak dalamnya kota Nablus di antara Bukit Jurzim dan Aibal, yang mana di sini kawasan golongan Yahudi Samirah, Samaritan, ya. Yang mana mereka ni adalah golongan Yahudi yang mengubah kiblat. Mereka ubah kiblat daripada Baitul Maqdis menghadap Bukit Nablus. Jabal Karmel yang menghadap ke arah Al-Shimalul Gharbi, ke arah utara yang ke arah barat daripada Bukit Nablus, dan berakhir di kawasan pantai Haifa. Dan bukit yang penting juga ialah, yang paling utama sekali ialah Bukit Al-Quds, Jabalul Quds. Dan bukit yang paling tinggi, puncak yang tertinggi daripada Jabalul Quds ialah Jabal At-Tur. Dan di sinilah terletaknya Madinah, Baitul Maqdis ataupun Al-Quds. Ini Masjid Aqsa ini terletak di atas bukit Jabal, nama dia Jabal Al-Quds. Dan sisi Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bukit ini keseluruhannya adalah Al-Masjidul Aqsa. Ya. Kemudian kita ada Pegunungan Al-Khalil, di mana terletak padanya kota Khalil Ar-Rahman, yang dikatakan di situ terletaknya pemakaman Nabi Allah Ibrahim AS. Dan kita ada kawasan lembah Hadbah An-Naqab, ya, di kawasan selatan Palestin, tanah tinggi Naqab. Kemudian kita ada di Palestin ini kawasan-kawasan tanah rendah, yang di sini ada sungai-sungai, iaitulah di bahagian timur Palestin, yang mana kawasan ini ditembusi oleh Jordan River, sungai Jordan, dan juga tasik-tasiknya. Di antara tasik yang penting ialah tasik Haulah dan juga Tabariyah, tasik yang akan diminum airnya oleh Ya'juj dan Ma'juj nanti. Dan juga Dead Sea, Buhairah Lut ataupun Dead Sea, Bahrul Mayyit. Jadi Dead Sea itu sebahagiannya masuk di bawah kawasan Palestin asalnya. Ya. Dan tasik Jordan bermula daripada Bukit Al-Sheikh, Jabal Al-Sheikh, kemudian bercantum cabang-cabangnya melalui tasik Haulah, kemudian ke tasik Tabariyah, kemudian dia berakhir dengan Dead Sea,
Maksudnya Jordan River berakhir dengan Buhairah Bahrul Mayyit, Dead Sea, yang panjang sungai ini, sungai Jordan River ini ialah 225 km. So ini adalah sungai-sungai yang penting, ya. Dan kawasan-kawasan lembah-lembah yang berhampiran dengan sungai ini yang penting itulah di antaranya ialah Tabariyah, Bisan, Ariha, ya. Dan kawasan Ariha dan juga Bahrul Mayyit, Dead Sea, ialah kawasan yang dianggap permukaan bumi yang paling rendah, ya, permukaan bumi yang paling rendah, ya. Dan Ariha dianggap kota manusia yang paling lama didiami oleh manusia, dikatakan kota peradaban yang paling lama yang mereka dapat cari sampai sekarang, ya. Dan kawasan yang kemudiannya kita ada kawasan yang memanjang daripada Laut Mati sampailah kepada Teluk Aqabah, yang mana di sini dipanggil Wadi Arabah, sepanjang 180 km. So ini adalah dari segi geografi Palestin. Geografi Palestin, ya, yang sebahagiannya sekarang sudah diambil oleh Yahudi secara haram, sebahagiannya sudah termasuk dalam Jordan, ya, dan sebahagiannya masih lagi dalam kawasan perbalahan atau perebutan di antara Hamas dengan Fatah. Kemudian kita ada sejarah bumi Palestin ini. Kalau kita nak tengok dari segi penduduk asalnya, ya, yang paling awal duduk di sini tentulah dia adalah tanah orang Arab, tanah orang Arab. Di mana kita dapati kawasan Syam ini pada awalnya telah diduduki oleh golongan Kan'aniyun, Kan'an, anak-anak Kan'an, yang mereka duduk di bahagian pantai negeri Syam pada tahun tahun 1000 yang ketiga sebelum Masihi, ya, dan dinamakan kawasan ini sebagai Finiqiyin, dan disebut kawasan ini dengan bumi Kan'an, ya, bumi Kan'an. Dan di antara bumi Kan'an ini ialah Ariha, Usdud, Bi'rus Sab', Asqalan, Bisan, Nablus yang sekarang disebut Shakim, dan Al-Khalil dan Al-Quds yang disebut juga dengan Yabus, di mana Al-Yabusiyun adalah daripada kabilah Kan'an, dan mereka lah yang membina kota Al-Quds dan mereka namakannya sebagai Ursalim, ataupun yang disebut kemudiannya dalam bahasa Yahudi sebagai Urshalim. Asalnya namanya Arab kuno, bahasa Arab kuno, kerana Kan'aniyun ni adalah Arab kuno. Bahasa mereka ada perbezaan tapi mereka adalah orang Arab. Ya, dia menamakan kota Al-Quds ni Ursalim, yakni kota Salim, kota sejahtera. Dan disebut juga dengan nama Yabus, nisbah kepada mereka sendiri, Al-Yabusiyun. Ya. Dan bahasa mereka ialah bahasa Arab lama yang tentulah sedikit berbeza tetapi masih ada persamaan-persamaan yang kita dapat temui dalam bahasa mereka. So ini adalah penduduk asal kawasan yang dinamakan sebagai Palestin ini. Kemudian barulah datang kabilah lain yang bernama Filistiniyun, ya. Yang mana mereka ni datang daripada kepulauan Krit dan mereka telah menakluki bumi Kan'an dan mereka tinggal di kawasan pantai di bahagian selatan ataupun barat daya daripada Yafa sampailah ke Gaza. So kawasan ini kemudian dinamakan sebagai Palestin. Datang golongan ini, golongan Palestin, duduk di sini dan kemudiannya mereka berlaku peperangan di antara mereka dengan Bani Israel, yang mana dikatakan Palestin inilah yang orang Yahudi takut nak masuk ke kota ataupun dikatakan Kan'an sebelumnya, tetapi dikatakan di antara mereka lah, antara Palestin ini berlakunya peperangan di antara Jalut dengan Talut.
Ya. Maka dengan kekalahan raja mereka, raja orang Palestin Jalut ini, maka kawasan ini telah diambil alih oleh Bani Israel. Dan kita tahu Bani Israel, permulaan kedatangan mereka ke kawasan ini dengan perpindahan Nabi Ibrahim AS yang menyeberang Sungai Furat, ya, pergi ke Halab, dan daripada Halab dia berhijrah ke bumi Kanaan. Kemudian Nabi Ibrahim pergi ke Mesir bersama dengan isterinya Sarah. Kemudian daripada Mesir dia balik Hajar, dan kita tahu kemudiannya Sarah telah melahirkan Nabi Allah Ishaq AS, dan Nabi Ishaq melahirkan Nabi Yaqub yang bernama Israel. Israel adalah nama Nabi Allah Yaqub AS. Dan Nabi Yaqub ada 12 orang anak seperti yang kita tahu. Dan di antara anak-anaknya ini namanya Yahuda, di antaranya Lawi, dan di antaranya Yusuf, di antaranya Binyamin ataupun Benjamin, ya. Dan manakala Nabi Allah Ismail, anak daripada Hajar, telah dibawa tinggal ke Nabi Ibrahim di Makkah Al-Mukarramah, ya. Kemudiannya kita tahu Nabi Yaqub AS berpindah ke Mesir. Ya, Nabi Yusuf AS bawa keluarga dia tinggal di Mesir. Dan kewujudan Nabi Allah Yaqub AS di Palestin bukanlah sebagai sebuah kerajaan. Kerana kita tahu nas Al-Quran dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala kata, Nabi Yusuf kata kepada ayahnya Nabi Yaqub, وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ, Allah datangkan kamu ke negeri Mesir ini daripada Badawah, daripada Badui. Mereka tinggal di Mesir itu sebagai orang Badui, orang nomad. Kerana apabila Allah Ta'ala mereka bukan tinggal sebagai kerajaan, mereka orang nomad, orang Badui yang duduk di kawasan-kawasan mencari, bawa kambing dan sebagainya. So mereka bukan pemerintah, bukan kerajaan yang memerintah di di Palestin pada zaman Nabi Allah Israel ataupun Yaqub AS. Kemudiannya mereka datang tinggal di Mesir. Kemudian kita tahu apa cerita yang berlaku. Firaun menindas mereka. Kemudian Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun AS kepada Bani Israel dan minta supaya mereka dilepaskan, dikeluarkan untuk dikembalikan semula ke kampungan asal mereka di Palestin. Kemudian Nabi Allah Musa AS dan Nabi Allah Harun AS bawa Bani Israel ini menyeberang laut dan balik ke Palestin, tapi mereka enggan masuk, mereka enggan berjihad fi sabilillah untuk memerangi orang musyrikin daripada orang Arab yang ada dalam Palestin. Kerana di sini poin kita kena clear. Ya, apabila Allah Ta'ala menganugerahkan tanah Palestin pada zaman Nabi Allah Musa AS kepada Bani Israel, bukan kerana mereka Bani Israel. Ya, bukan kerana mereka Bani Israel, tetapi kerana firman Allah Jalla wa Ala, wa katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihun. Kerana ketetapan Allah, bumi ini diberikan kepada hamba-hambanya yang salih, yang beriman. Sebab itulah mereka diperintah oleh Allah untuk masuk ke bumi Palestin. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah bumi Palestin, Allah telah fardukan, wajibkan ke atas kamu. Tapi mereka pengecut, mereka tak berani nak berjihad. Jadi kali ini Allah suruh mereka balik ke Palestin dan menegakkan negara tauhid, negara syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka enggan, Allah Ta'ala hukum mereka sesat di padang di Sinai 40 tahun, yatihuna fil ard, sesat di bumi itu. Dan Nabi Allah Musa AS wafat ketika tempoh 40 tahun ini. Nabi Harun juga wafat sebagaimana sabit dalam hadis yang sahih. Kemudiannya Nabi Allah Yusha' ibn Nun AS telah bawa Bani Israel masuk ke Palestin, berjihad fi sabilillah. Setelah mana habis mati generasi yang enggan masuk itu, datang generasi anak-anak mereka. Maka Nabi Allah Yusha' ibn Nun AS telah membimbing pasukan mujahidin fi sabilillah masuki bumi Palestin dan menegakkan kerajaannya di situ. Pun begitu, Bani Israel bila mereka masuk ke Palestin, mereka tidak juga hidup sebagai sebuah kerajaan yang beraja, tetapi sebaliknya mereka dalam fasa yang dipanggil sebagai tempoh pimpinan para qudat, qadi-qadi.
di mana dibahagikan kawasan kepada 12 orang suku Bani Israel, dan setiap suku ini diperintah oleh qadi-qadi tersendiri yang mereka ini adalah anbiya yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah qadi mereka yang terakhir itulah Nabi Allah Samuil alaihi salatu wassalam. Alam tara ila bani ila alam tara alam tara ila al-mala'i min bani Israel idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Pada zaman Nabi Allah Samuil dalam surah Al-Baqarah, mereka minta kepada Nabi Allah Samuil untuk minta kepada Allah untuk diutuskan atau dilantik dan kalangan mereka raja. Yang dengan itu mereka boleh berperang, memerangi golongan musyrikin dan menegakkan negara yang mana aman daripada serangan-serangan dan penaklukan-penaklukan. Maka Allah Ta'ala lantiklah Talut sebagai raja mereka, dan Nabi Allah Daud AS berjaya membunuh Jalut seperti kita sebut tadi. Maka akhirnya tertegaklah kerajaan Bani Israel. Buat pertama kalinya mereka menjadi kerajaan berdaulat, diberi oleh Allah Ta'ala raja mereka seorang Nabi Allah Daud AS. Dan Nabi Daud memerintah Bani Israel. Kemudian selepas kewafatan Nabi Allah Daud AS, Allah telah melantik Nabi Allah Sulaiman AS sebagai raja Bani Israel dan rasulnya, yang mana pemerintahan Nabi Daud dianggarkan antara tahun 1000 ke 960 Masihi. Kemudian pemerintahan Nabi Allah Sulaiman AS dari tahun 960 sehingga 930 sebelum Masihi. Karena kita tahu tahun sebelum Masihi dia menurun, ya, bukannya menaik. Dan Nabi Sulaiman AS telah diberi oleh Allah Ta'ala kerajaan yang begitu luas sehingga Ratu Sabak di Yaman juga memeluk Islam. Ya, memeluk Islam di bawah dakwah Nabi Allah Sulaiman AS. Dan kita tahu Nabi Sulaiman diberi kerajaan yang begitu luas, merangkumi jin, manusia, haiwan, burung-burung. Ya. Kemudian setelah kewafatan Nabi Allah Sulaiman AS, ketika inilah Bani Israel pecah kerajaan mereka kepada kerajaan di utara yang namanya Israel, yang mana mereka ini kemudiannya dinamakan Yahudi Samaritan kerana mereka menjadikan ibu negara mereka adalah kota As-Samirah, dan kemudiannya mereka telah berpaling tadah dan mengubah kiblat daripada Baitul Maqdis ke ke bukit Jabal Jerzim ataupun Jabal Nablus tadi yang kita sebut. Dan kita tahu Nabi Allah Sulaiman AS wafat ketika beliau sedang melihat Masjid Al-Aqsa dibina. Masjid Al-Aqsa dibina oleh Nabi Allah Sulaiman AS, ya, dan dia minta supaya Allah jadikan Masjid Al-Aqsa ini masjid yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenankan doanya. Jadi Masjid Al-Aqsa diangkat sebagai salah satu masjid yang penting dalam ajaran tauhid. Manakala kerajaan di selatan, Mamlakatul Janub, di sinilah didirikan kerajaan Yahuda ataupun Yahuda, dan kotanya ialah Al-Quds, ya. Dan kerajaan di utara, kerajaan Israel, telah dikalahkan oleh kerajaan Asyuriyun, golongan Assyria, pimpinan Sargon yang kedua, Sargon II pada tahun 722 sebelum Masihi. Manakala kerajaan Yahuda telah ditamatkan pemerintahannya oleh Nebuchadnezzar, Raja Kaldaniyin, yang datang daripada negeri Babylon, Iraq, pada tahun 586 sebelum Masihi. Dan Nebuchadnezzar telah membakar kota Al-Quds dan memusnahkan Masjid Al-Aqsa, Haikal Sulaiman, dan telah menawan Bani Israel tinggal dibawa ke Babylon. Yang ini dinamakan sebagai As-Sabyu Al-Babili, tawanan Babylon, di mana di sinilah Bani Israel telah tinggal begitu lama, dan di sinilah mereka mengarang kitab mereka Talmud, ya, dan di sini terbentuknya ajaran-ajaran Yahudi yang menyimpang daripada ajaran tauhid. Mereka semakin jauh. Sebelum itu mereka sudah semakin jauh. Di punca kekalahan mereka itu kerana mereka telah murtad, seperti mana yang tercatat dalam kitab Old Testament. Mereka telah murtad banyak kali, menyembah berhala, kerana mereka kahwin dengan bangsa-bangsa musyrikin, mereka bercampur dengan orang musyrikin, memberi walak kepada orang musyrikin. Akhirnya Allah Ta'ala hancurkan kerajaan mereka. Kemudiannya Raja Parsi. Kemudiannya kerajaan Babylon telah dikalahkan pula oleh Empire Farsi.
Maharaja Cyrus yang memerintah pada 558 sehingga 528 sebelum Masihi, telah berkahwin dengan permaisurinya Esther. Kita dalam Old Testament ada sifir khas namanya Esther. Esther ni adalah permaisuri Yahudi yang berkahwin dengan Maharaja Cyrus, dan dikatakan Cyrus ni telah dipengaruhi oleh isterinya memeluk agama Yahudi walaupun dia orang Farsi. Farsi maksudnya Iran lah. So Maharaja Farsi hantar mereka balik ke Palestin. Dia bagi mereka balik ke Palestin. Kemudian tahun 332 sebelum Masihi datang pula penjajahan Greek Yunani yang dipimpin oleh Alexander the Great, Alexander of Macedonia, yang datang dan merampas kerajaan daripada Empayar Farsi dan menubuhkan Empayar Yunani. Jadi termasuklah pula sekarang kawasan Palestin ini diperintah oleh orang Yunani. Tapi dalam tempoh ini orang Yahudi masih lagi terus mengekalkan budaya mereka, bercakap bahasa mereka, tetapi tentulah kita tahu kerajaan Yunani dia telah mengasaskan satu gerakan. Selain daripada dia menjajah, Alexander the Great juga membawa budaya yang dipanggil sebagai budaya Hellenistik, iaitu dia cuba menerapkan budaya Yunani ke dalam budaya setempat. Dia sendiri mengambil budaya setempat dan kemudiannya dia juga menerapkan budaya Yunani ke dalam masyarakat setempat, digabungkan, dibawa falsafah Yunani masuk ke dalam masyarakat, diubah sesuai dengan masyarakat setempat. Kemudian pada tahun 63 sebelum Masihi, Pompey, itulah panglima kerajaan Rom pula mula bangkit, dan pada tahun 63 sebelum Masihi Rom berjaya mengambil alih kawasan Syam. Maka berterusanlah akhirnya kerajaan Empayar Rom lah yang berterusan memerintah kawasan Syam ini, sehinggalah akhirnya diambil alih oleh umat Islam pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan semasa pemerintah Rom inilah ada beberapa peristiwa penting yang berlaku kepada Bani Israel di Palestin. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala utuskan kepada mereka Nabi Allah Isa AS pada zaman Maharaja Augustus. Dan pada zaman inilah Nabi Allah Isa AS telah diustai oleh Yahudi, dan Allah Ta'ala angkat dia ke langit, dan mereka telah membunuh seseorang yang mereka sangka sebagai Nabi Isa AS. Pun begitu, golongan Yahudi ini mereka suka melakukan pemberontakan, dan tentulah Yahudi dan Kristian ketika itu dilihat sama saja, mereka satu keturunan. Maka bila panglima Maharaja Rom, panglima Rom bernama Titus telah membawa satu gerombolan tentera untuk menghapuskan pemberontakan Yahudi. Dia telah melakukan pembinasaan terhadap golongan Yahudi. Kemudian pada tahun 135, ini berlaku, Titus masuk pada tahun 70 Masihi. 135 Masihi, pada zaman Maharaja Hadrian, dia sendiri telah membawa, bahkan pada tahun 70 Masihi ini Titus telah masuk dan menghapuskan Haikal Sulaiman dan membina pula tempat penyembahan berhala Jupiter di Palestin. Pada 135 pula Maharaja Hadrian sendiri telah membawa gerombolan tentera untuk menghapuskan terus kewujudan Yahudi daripada Palestin dan menghalau Yahudi keluar dan tidak memberi lagi keizinan mereka masuk ke dalam Palestin, dan dia mengambil alih kota Al-Quds dan dia tukar nama kepada nama kota Ilia Capitolina, kota Ilia, Madinatu Ilia. Dan sebab itulah Nabi SAW dalam hadis, Nabi sebut la tushaddur rihal illa ila thalathati masjid illa ila thalathati masajid, masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil haram wa masjidi hadha wa masjid Ilia. Itu disebut Masjid Ilia. Sebab zaman itu, zaman Rom, Baitul Maqdis dikenali sebagai kota Ilia.
Dan tidak dibenarkan lagi mereka pulang sama sekali ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian dibenarkan mereka dibina tembok yang memisahkan kota Al-Quds tadi, Baitul Maqdis tadi, dibina tembok yang sekarang disebut sebagai the Wailing Wall, kota ratapan, tembok ratapan. Diizinkan setahun sekali mereka masuk ke kawasan ini untuk meratap sebagai tanda penyesalan mereka terhadap tindakan mereka memberontak kepada kerajaan Rom. Ya. Maka semenjak daripada itu, bayangkan semenjak daripada tahun 135 Masihi, Allah Ta'ala telah mencampakkan Yahudi ke serata permukaan. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. Seperti mana kata Allah Ta'ala dalam surah, dalam Al-Quran, وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. Dan kami pecah-pecahkan, kami potong-potong mereka di muka bumi ini pelbagai umat. Ya. Maka Yahudi kemudiannya telah masuk bermasyarakat dengan pelbagai kaum dan mereka telah mengambil adaptasi budaya, dan kebanyakan mereka pada hari ini bukan lagi pure asli keturunan Bani Israel, tapi mereka telah bercampur-campur keturunan mereka. Kita ada Yahudi Ashkenazi yang juga mereka ni bukanlah Yahudi yang asli, bahkan lebih kepada genetik mereka lebih kepada Eropah. Dan kita tahu juga Yahudi sebahagiannya telah datang ke Madinah Al-Munawwarah, duduk di Khaybar, sehinggalah berlaku peperangan antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa', semuanya dihalau. Kemudian Nabi telah menghalau mereka daripada Nabi menakluki bandar Khaybar, sehinggalah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menghalau mereka keluar daripada Jaziratul Arab, ya, daripada semenanjung tanah Arab. Adapun dari segi pengambil alihan Baitul Maqdis daripada tangan orang Rom, kita dapati peperangan antara Islam dan kita tahu sebelum diutuskan Nabi SAW pada abad ke-6 Masihi, ya, dan abad ke-7 Masihi, Nabi lahir abad ke-6, Nabi jadi rasul abad ke-7 Masihi, kerajaan Rom Barat telah pun jatuh dan berbakilah Rom Timur yang disebut sebagai Byzantine. Ya. Maka kebanyakan peperangan di antara Nabi SAW berlaku dengan golongan Byzantine, bermula daripada peperangan Daumatul Jandal tahun ke-5 Hijrah, kemudian peperangan Mu'tah pada tahun ke-7, dan peperangan Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Dan terakhir sekali sebelum kewafatan Nabi SAW, Nabi utuskan tentera yang dipimpin oleh Usamah radhiyallahu an, kemudian yang dihantar semula oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan munawarah, pertarungan tentera dengan golongan Byzantine. Dan kemudiannya Abu Bakar As-Siddiq telah melancarkan ekspedisi jihad untuk mengambil alih kerajaan Byzantine, untuk menjatuhkan kerajaan Byzantine dan juga kerajaan Sasanid, Empayar Sasanid Parsi. Dan akhirnya Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam, dibuka oleh umat Islam pada tahun 16 Hijrah pada zaman pemerintahan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Dan di sinilah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, telah mengeluarkan perjanjian yang dinamakan sebagai Asy-Syurutul Umariyah, syarat-syarat Umar yang menjadi teras kepada syarat-syarat ahli zimmah, orang kafir yang hidup sebagai warga negara Islam, di mana tidak dibenarkan sama sekali bagi golongan Yahudi untuk menjadi penduduk tetap dalam kawasan Baitul Maqdis. Maka dengan itu Syam telah masuk ke dalam tangan umat Islam. Berterusanlah keadaan ini sehinggalah apabila tercetusnya peperangan salib pada abad ke-6 Hijrah. Abad ke-6 Hijrah pada zaman kerajaan kerajaan Bani Saljuk. Di penghujung kerajaan Saljuk berlaku peperangan salib. Maka tentera salib berjaya mengambil alih sebahagian daripada bumi Syam, di antaranya ialah Baitul Maqdis. Tetapi kemudiannya berlaku peperangan di antara kerajaan Ayyubiyah di Mesir yang ketika itu menguasai Syam dan Mesir, sehinggalah berjaya diambil alih semula Baitul Maqdis ini pada 27 Rejab tahun 583 Hijrah di tangan Salahuddin Al-Ayyubi dalam peperangan Hittin. Ya. Yang berlaku peperangan Hittin ini berlaku pada 25 Rabiul Tsani, Rabiul Akhir tahun 583 Hijrah.
Maka pada abad ke-6 Hijrah ini berakhirlah penguasaan orang Nasrani pula ke atas Baitul Maqdis. Jadi maksudnya Islam ambil, kemudian Nasrani datang sekejap pada abad ke-6, tapi tidak lama kemudian orang Islam ambil semula Baitul Maqdis. Ya. Jadi semenjak, tapi orang Yahudi memang tidak ada lagi penguasaan kepada Palestin semenjak daripada abad kedua Masihi. Ya, bayangkan Nabi SAW diutuskan pada abad ke-7 Masihi. Ya. Dan mereka telah keluar daripada Palestin sebelum pertengahan kedua. 135 Masihi tadi mereka telah dihambat keluar oleh Maharaja Hadrian daripada Palestin. Mereka tak boleh masuk Palestin. Zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pun sama. Ya, sampailah abad ke-20 Masihi. Barulah pada tahun 1948 barulah mereka berjaya menubuhkan semula kerajaan haram di tanah Palestin. So ini secara ringkasan flow dia. Ya. Dan kita akan perincikan apa yang berlaku ya. Palestin ni kenapa penting kedudukan dia ya? Kenapa penting kedudukan dia Palestin ni? Palestin ni bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan kedudukannya strategik. Dia adalah tempat di mana segala budaya, segala bangsa bertemu. Di sinilah berhubungnya benua Afrika dengan benua Asia, benua Eropah dengan benua Asia. Ya, di sini bertembungnya. Segala benua-benua ini bertembung di sini. Ya, dia adalah sempadan. Di sebelah timurnya adalah benua Asia, di baratnya adalah benua Eropah, di selatannya adalah benua Afrika. Ya. Jadi kita tengok kedudukan yang begitu strategik. Dia kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, وقد دل الكتاب والسنة وما روي عن الأنبياء المتقدمين صلى الله عليه وسلم مع ما علم بالحس والعقل وكشوف العارفين أن الخلق والأمر ابتداء من مكة أم القرى فهي أم الخلق وفيها ابتدأت الرسالة المحمدية التي طبق نورها الأرض وهي جعلها الله قياما للناس إليها يصلون ويحجون ويقوم بها ما شاء الله من مصالح دينهم ودنياهم. Telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan apa yang diriwayatkan daripada penceritaan daripada para nabi-nabi yang terdahulu, bahawa dan juga diketahui secara fizikal, his, capaian panca indera dan juga pemikiran akal yang sahih, yang logik, dan kasyaf para arifin, bahawa penciptaan dan pemerintahan itu bermula daripada Mekah. Mekah ini adalah pusat, center of the universe. Dia adalah pusat makhluk. Di situlah bermulanya risalah Muhammadiyah, risalah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cahayanya telah meliputi seluruh permukaan bumi, yang Allah jadikan dia sebagai tempat paksi ke aktiviti kemanusiaan, di mana ke arah Mekah lah mereka menghadapkan diri mereka untuk salat, ke Mekah lah mereka menuju untuk mengerjakan haji, dan di sanalah tertegak dengan apa yang Allah kehendaki daripada urusan keagamaan dan keduniaan mereka. فَكَانَ الْإِسْلَامُ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ ظُهُورُهُ بِالْحِجَازِ أَعْظَمُ. Kemunculan Islam pada zaman yang awal paling jelas sekali di Hijaz, di kota Mekah dan sekitarnya. وَدَلَّتِ الدَّلَائِلُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى أَنَّ مُلْكَ النُّبُوَّةِ بِالشَّامِ. Manakala dalil-dalil perkhabaran kenabian, Nabi telah menyebutkan banyak perkhabaran kepada para sahabat radhiyallahu an bahawa kerajaan mereka akan tertegak di bumi Syam. Yakni dia bermula di Makkah Ummul Qura dan dia akan bergerak, berkembang ke bumi Syam. Sehingga kan di antara irhasat kenabian Nabi SAW ialah apa yang dilihat oleh ibunya Aminah binti Wahb, cahaya yang keluar daripada perutnya dalam mimpi yang menyinari istana Qaisar di Busra, Syam. Ya. Jadi ini adalah kerajaan kenabian. Demikian juga telah datang dalil yang menunjukkan bahawa wal hasyra ilaiha fa ila Baitul Maqdis wa ma hawlahu ya'udul khalqu wal amr. Permulaannya di Mekah dan ke Baitul Maqdis lah kembali segala urusan penciptaan dan pemerintahan. Wa hunaka yuhsyarul khalq. Padang mahsyar nanti akan dibentangkan dari kawasan Baitul Maqdis.
wal Islamu fi akhir zaman yakunu azhara bisyam, dan Islam di akhir zaman akan lebih jelas kewujudannya, kekuasaannya di bumi Syam. Wa kama anna Makkah afdalu min Baitul Maqdis fa awwalul ummati khairun min akhiriha. Disebabkan Mekah lebih afdal daripada Baitul Maqdis, maka generasi awal umat Islam, generasi as-salafus salih, kerajaan mereka Allah letakkan di Hijaz. Ini para sahabah radhiyallahu an, pusat pemerintahan mereka di Madinah Al-Munawwarah. Sebab itu kata Imam Ahmad ibn Hanbal, dhabit khilafah ar-rashidah, khulafah ar-rashidin, kullu bai'atin fil Madinah fahiya khilafatur rashidah. Semua bai'ah yang berlaku di Madinah itulah khilafah rashidah. Kemudian ya, generasi belakangan Allah Ta'ala pindahkan kerajaan umat Islam itu ke bumi Syam. Kerana bumi Syam kurang afdal daripada Mekah. Maka seperti mana kata Syekhul Islam, fa awwalul ummati khairun min akhiriha kama annahu fi akhir zaman ya'udul amru ila Syam. Maka disebabkan generasi umat yang belakangan kurang afdal daripada generasi yang awal, Allah jadikan pusat kerajaan mereka, pemerintahan mereka di kawasan yang kurang afdal, iaitulah di bumi Syam. Wa kama usriya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Dan sebagian Nabi diisrakan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagai tanda bahawa kekuasaan Nabi SAW itu meliputi kawasan yang paling afdal dan kawasan yang kurang afdal. Jadi titik mula dan titik hujung. Seolah-olah macam inilah awal dunia, hujung dunia. Jadi Mekah ialah Ummul Qura, diberi kepada Nabi SAW. Demikian juga penghujung dunia, iaitulah Baitul Maqdis, diberi kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW dijadikan imam kepada para Nabi di Masjid Aqsa, menunjukkan bahawa Nabi adalah ketua dan pemilik mutlak Baitul Maqdis. Ya, jadi umat Islam dengan isra'nya Nabi SAW ke Baitul Maqdis, walaupun umat Islam tidak berjaya mengambil Baitul Maqdis semasa hayat Nabi SAW, tetapi mereka telah pun diberikan oleh Allah Ta'ala hak Baitul Maqdis pada malam Isra' dan Mi'raj lagi. Ya. Dan sebab itulah Nabi SAW telah mengisyaratkan dan memerintahkan banyak suruhan-suruhan Nabi supaya Baitul Maqdis ini diambil alih oleh umat Islam. So maka kedudukan Baitul Maqdis dari segi kita sebagai orang Islam ialah kedudukan yang berkaitan dengan agama. Ia bukan soal semata-mata tanah, orang kata apa, tanah jajahan atau benda yang kita kena ambil kerana kedudukan strategik ekonomi atau politik. Tidak. Bahkan ia lebih daripada itu, ia adalah berkaitan dengan agama itu sendiri, kerana dia adalah pusat pemerintahan umat Islam dan kita kena tahu tabiat Islam. Islam ialah agama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk urusan peribadi sahaja. Agama adalah Islam, dia bukan urusan peribadi, dia adalah urusan international. Dia adalah urusan universal. Agama adalah yang mengatur kehidupan manusia dari sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil perkara. Daripada urusan hubungan antara bangsa, hubungan manusia dengan alam sekitar, hubungan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia dengan haiwan, manusia dengan pokok, manusia dengan laut, dengan air, dengan sungai. Semuanya ada hukum hakam. Manusia sesama manusia, manusia dengan jin pun ada hukum hakam. Dalam Islam, hubungan mereka ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa batas-batasnya. Ya. Sehinggalah kepada kehidupan peribadi yang paling personal, cara nak buang air besar, cara nak buang air kecil, cara nak tidur, cara nak bangkit tidur, cara nak pakai baju, cara nak buka baju, cara nak pakai kasut, nak buka kasut, cara nak berhubungan seksual. Semuanya in detail Islam ada hukum hakam, very terperinci. Jadi memang Islam ini dia datang untuk micromanage kehidupan kita. Islam, Allah Ta'ala hantar Nabi SAW untuk menjadi micromanager kepada kehidupan kita. Nabi atok setiap benda kita nak buat. Jejak langkah kita, nak keluar rumah kaki mana langkah, masuk rumah kaki mana langkah, nak baca apa, keluar, masuk rumah, dalam rumah, apa cara, tata cara kita dengan anak, dengan isteri, macam mana hubungan.
Every detail. Masuk dalam jamban, nak duduk macam mana pun, Nabi yang tentukan. Bayangkan. Orang Islam tak ada hak untuk duduk masa dia nak buang ayat besar, dia tak boleh duduk dengan cara yang dia nak. Dia kena duduk cara yang Nabi dia dah habaq. Apa yang dia nak kena buat? Macam mana nak istinja? Apa alat yang boleh pakai? Nak basuh najis yang keluar daripada dubur dan kubur dia. Dia tak boleh main ambil benda-benda apa suka dia nak basuh. Tak boleh. Dia kena basuh dengan benda yang Nabi habaq hang kena guna benda ni. Bayangkan. Ini kita kena betulkan persepsi kita tentang Islam dulu. Saya tahu banyak orang Islam hari ini sudah gambaran tentang Islam ni dia dah lari jauh. Pasal orang suka momokkan. Islam tu kita kata tadi, kita dihidupkan dalam budaya sekular. Dia kata Islam ni, agama ni urusan peribadi. No. Islam tidak ada istilah urusan peribadi. Apa sahaja yang you buat dalam hidup you, Islam ada dia punya ketentuan dia, peraturan dia. You kena follow. Tak boleh suka-suka hati. You nak minum air tangan mana? Kena. Ya, kena apa nama kita kata? Ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh syarak. Sama ada hukum itu wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ya, setiap perkara yang kita buat tak lari daripada hukum syarak ini. Ya, kalau tak wajib, sunat. Tak sunat, harus. Tak harus, makruh, haram. Tak lari daripada 5 benda ni. Ya. So, jadi Islam nak supaya agama Islam ini menguasai dunia, menakluki dunia. Dan hukum Islam lah yang menentukan perjalanan hidup masyarakat alam. So itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak utuskan Islam hanya untuk kawasan kampung tertentu atau keluarga tertentu atau individu tertentu, tak. Islam itu hukumnya meliputi sampailah kepada pemerintahan negara, bahkan pemerintahan dunia. Ya. Jadi ini adalah kita kata konsep agama Islam. Maka sebab itulah kedudukan Baitul Maqdis senantiasa menjadi penting dalam kehidupan umat Islam. Kerana Islam melihat tidak ada seinci tanah di atas muka bumi Allah Ta'ala ini melainkan diwajibkan kepada mereka untuk ditegakkan padanya kerajaan Islam, pemerintahan Islam, hukum syarak Islam. Ya. Tayyib. Jadi kedudukan Baitul Maqdis bukan perkara yang boleh dianggap remeh. Ya. Pertama, kerana dia adalah qiblat pertama. Kedua dia adalah masjid ketiga yang paling penting dalam Islam. Ya. Masjid yang paling penting dalam Islam. Dan ketiganya, dia adalah tempat pusat pertembungan bangsa-bangsa dunia. Yang mana dengan penguasaan kota ini, kita telah menguasai dunia pada hakikat. Ini bukan ramalan, bukan. Tak. Dia adalah begitu. Fitrah Allah jadikan. Betul tak? Kalau kita tengok hari ini, ada pulau, ada kawasan yang negara-negara berebut sedangkan tak ada makhluk hidup kat situ pun. Kan? Ada pulau-pulau di Malaysia ni yang kita rebut dengan negara itu, yang negara ini jadi pertikaian. Bersungguh-sungguh nak pertahan, masing-masing nak mengaku pulau itu dia punya. Sedangkan pulau tu bukan nak boleh buat bangunan ke apa. Kecil je. Tapi kedudukannya yang strategik untuk pertahanan, ketenteraan, politik, ekonomi. You see? So Baitul Maqdis macam itulah. Dari sudut dia penting. Dari segi ekonomi, sosial, politik, ketenteraan. Dan ini terbukti apabila British begitu, orang kata apa? Apa istilah kita nak kata? British begitu bermati-matian nak dapatkan Palestin. Ya, kerana untuk memastikan kelancaran pergerakan dia ke arah tanah-tanah jajahan. Palestin adalah tempat yang sangat strategik ketika itu.
especially bila dia nak lalu keterusan Suez. Ya. Jadi sebab itulah British begitu pulun nak ambil tanah Palestin pada masa itu. Jadi kedudukan Baitul Maqdis itu dia. Dari segi kenapa dia penting kepada kita. Selain daripada dari sudut agama, dia adalah tanah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan mungkin persoalan timbul. Bukan Palestin sahaja tanah umat Islam yang dijajah. Kita ada Spain, Andalus. Kita ada Kashmir. Kita ada Filipin. Kita ada macam-macam lagi lah. Tanah umat Islam yang dijajah, yang diambil alih. Ya, bagi orang yang belajar subjek hadir alam Islami, dunia Islam contemporary, dia belajarlah negara-negara mana yang sebenarnya dianggap dalam pandangan orang Islam, negara itu sebenarnya milik orang Islam tapi telah dirampas daripada tangan orang Islam. Ada beberapa buah negara. Ya. Tapi Palestin is the most important among all. Sebab dia tanah suci. Walaupun dia bukan tanah haram ialah Mekah dengan Madinah. Tapi Palestin adalah tanah suci. Dari segi dia adalah tempat bumi para anbiya, dan para anbiya dakwah mereka semuanya dakwah Islam. Mereka membawa ajaran Islam. Dan Allah dah jadikan Palestin tanah para anbiya. Allah bersumpah dengan namanya, wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya, wattini wazzaitun, bumi Palestin. Tempat tubuhnya buah tin dan zaitun. Wa turi sinin, tur Saina, tempat Allah bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, Makkah, tempat Nabi Muhammad SAW diutuskan. Dan dalam Old Testament disebutkan bahawa kekuasaan Allah itu datang daripada Baitul Maqdis, kemudian bersinar di Bukit Tursina, dan akhirnya bercahaya-cahaya daripada pegunungan Faran. Pegunungan Faran ialah Makkah. Teks ini masih wujud dalam Old Testament. Ya. Jadi 3 kawasan yang penting ini, Palestin, Mesir dan juga Hijaz. Ya, kalau kita tengok perancangan yang dirancang oleh golongan Orientalis dan juga golongan Tansir, golongan missionaries Kristian, negara Islam ini disebut dia ada dua sayap. Sayap dia yang pertama ialah semenanjung tanah Arab, dan sayap yang kedua ialah Mesir. Kalau kita potong 2 sayap ini, dia tak boleh terbang. Allahul Musta'an. Baik. Dari segi sejarah Palestin lebih khusus masa Islam, kita dah sebut tadi, Palestin diambil alih oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an pada zamannya. Kemudian pada zaman Bani Umayyah telah menjadikan bumi Syam sebagai tempat pemerintahan mereka di Dimashq. Dan pada zaman Khalifah Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah, dia telah membina Qubbatus Sakhrah, Qubbah, Dome of the Rock, kerana Sakhrah yang berada di bawah dome itu adalah kiblat, arah kiblat yang pertama. Ya, bukan orang cerita dongeng kononnya batu tu tergantung sebab nak ikut Nabi, bukan ya. Tapi batu itu adalah petanda kiblat yang pertama. Dome of the Rock itu. Kemudiannya berterusan bila jatuh kerajaan Bani Abbasiyah, Palestin masih lagi di bawah pemerintahan Bani Abbas sehinggalah pada abad ke-5 Hijrah. Ya, pada abad ke-5 Hijrah, tahun 492 Hijrah, masih berterusan di bawah tangan Bani Abbasiyah. Kemudian datang kerajaan pada abad ke-3, penghujung abad ke-3 Hijrah dan awal abad ke-4 Hijrah, antara 296 sehingga 322 Hijrah, munculnya kerajaan Syiah Batiniyah Ismailiyah Rafidah. Lalu mereka telah menakluki bumi Syam. Mereka mengambil bermula daripada Afrika. Mereka menjatuhkan kerajaan Idrisiyah. Kemudian mereka mengembangkan kerajaan mereka sampailah mereka mengambil alih Mesir. Lalu dibina kota Al-Qahirah. Dinamakan kota Qahirah di Mesir itu bersempena dengan nama khalifah dia, Al-Qahir bi Amrillah. Ya. Kemudian mereka telah menakluki
Palestin. Dan kerajaan ini kerajaan yang sangat jelek dan jijik, ya. Kerajaan Rafidhah ini sangat jelek dan jijik. Bahkan di antara khalifah-khalifahnya ada khalifah yang cukup capiak perangai dia. Itulah seperti Al-Hakim bi amrillah. Dia mengaku sekejap mengaku jadi nabi, sekejap mengaku jadi Tuhan. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Maka pada zaman mereka inilah munculnya kerajaan-kerajaan Nasrani dan Duruz dan kerajaan Salib, ya. Jadi ketika inilah datangnya tentera Salib, yang membawa panji-panji salib menakluki Baitul Maqdis. Itulah pada waktu duha hari Jumaat, 7 hari terakhir daripada bulan Sya'ban tahun 492 Hijrah. Ya. Ini kerana kelemahan kerajaan Islam ketika itu. Kita tahu kerajaan Abbasiyah mengalami fasa kelemahannya dan kerajaan Saljuk pun sudah berada di penghujungnya. Dan Palestin ketika kedatangan tentera Salib di bawah taklukan Fatimiyah, Ismailiyah, Rafidhah tadi. Ya. Dan mereka sanggup bekerjasama dengan sejarah yang jijiknya ialah kerajaan Syiah Ismailiyah ini. Mereka bekerjasama dengan tentera Salib untuk mematahkan. Kita tahu orang yang mengaji sejarah dia kata history repeat itself. Tapi dia bukan repeat macam mana, tapi kita kata benda itulah sunnatullah dalam alam ni macam itu. Hakikatnya apa yang berlaku ketika itu lebih kurang sama apa yang berlaku pada tahun 48. Jadi pada tahun tersebut Rafidhah dia nak kalahkan kerajaan Saljuk, maka dia kata kita buat kompromi. Jadi kamu serang Baitul Maqdis, biar mereka ni sibuk di sini supaya kami boleh ambil kawasan-kawasan Saljuk yang lain. Tengok keji ya Syiah. Tapi akhirnya tentulah mereka ditipu, macam juga orang Arab ditipu dengan Balfour Declaration. Ya. Kononnya kalau Arab revolt against Ottoman, maka kita akan bagi kerajaan Arab, khilafah Arabiyah apa semua. Akhirnya Sharif Hussein tertipu dengan Balfour. Rupanya bila Allenby tawan Baitul Maqdis, dia bagi kepada Yahudi, dia tak bagi kepada Arab. Allahul musta'an. Ya. Jadi ketika itu tentera Salib mengambil Baitul Maqdis. Maka muncullah kerajaan-kerajaan, kesultanan yang kita panggil mereka ni asalnya adalah Atabik. Panglima-panglima tentera yang diberi oleh kerajaan Saljuk kawasan-kawasan otonomi, antaranya Atabik Ala-Zenki. Bermula dengan Imaduddin Zenki, kemudian Nuruddin Zenki. Mereka ni berusaha untuk mengambil alih kerajaan, mengambil alih Baitul Maqdis dan menentang tentera Salib. Ya. Kemudian salah seorang daripada panglima Nuruddin Zenki namanya Asaduddin Shirkuh telah dihantar pergi ke Mesir, kerajaan Ubaidiyah yang mana ketika itu kerajaan Fatimiyah akhirnya telah kalah. Ya, dan sebahagian daripada Mesir telah ditakluki oleh sekutu mereka, tentera Salib. Maka dihantarlah Asaduddin Shirkuh. Dia pergi bersama dengan tentera dia, bersama dengan dia saudara dia Najmuddin Ayyub dan juga anak saudara dia Salahuddin Yusuf ibn Ayyub. Kemudian bila Asaduddin Shirkuh meninggal dunia, Khalifah Fatimiyah atas syarat-syarat yang telah dia setujui dengan kerajaan Zenki melantik Salahuddin Al-Ayyubi tadi, yang namanya Salahuddin Yusuf ibn Ayyub sebagai kita kata wazir utama, Perdana Menteri yang menguasai kerajaan. Dan khalifah yang terakhir daripada Fatimah itu sudah tidak ada kuasa apa-apa lagi. Maka ketika mana khalifah itu sedang sakit nak mati, Salahuddin Al-Ayyubi mengisytiharkan, tak ada mati lagi khalifah itu, Salahuddin mengisytiharkan berakhirnya kerajaan Fatimiyah dan Mesir dikembalikan kepada khilafah Abbasiyah di Iraq. Ya. Dan kemudiannya bila Nuruddin Zenki dibunuh oleh golongan Batiniyah, oleh Syiah Rafidhah Hashashin Assassin, masa perang Salib itu dia ada satu gerakan daripada golongan Syiah Batiniyah namanya The Assassins
ataupun Hashashin. Mereka ini telah membunuh tokoh-tokoh, panglima-panglima ulama-ulama umat Islam yang menjadi mujahid dalam menentang golongan salib. So Nuruddin Zenki telah dibunuh, maka kerajaan Zenki pun jatuh huru-hara. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi yang take over kerajaan tersebut dan menegakkan kesultanan Ayyubiyah, sultanat, ya. Maka ketika itulah dia memimpin, dia mengambil alih kepimpinan umat Islam dengan restu daripada Khalifah Abbasiyah sebagai sultan yang memimpin ekspedisi jihad umat Islam untuk mengambil alih kota-kota yang telah dirampas daripada tentera salib, sehinggalah berlaku peperangan Hittin pada tahun 583 dan akhirnya berjaya mengambil balik Baitul Maqdis daripada tangan orang Nasrani setelah mana mereka memerintah selama 92 tahun. Jadi jarak daripada perang salib Nasrani ambil alih Baitul Maqdis dengan perang Hittin yang Salahuddin Al-Ayyubi ambil balik Baitul Maqdis itu 92 tahun. Ya, 92 tahun. Bayangkan, 92 tahun. Hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun mereka mengambil alih. Allahu Akbar. Tetapi kemudiannya kita tahu pada abad ke-6, abad ke-7 Hijrah, datang satu lagi pergerakan besar daripada timur yang mengancam kestabilan umat Islam, iaitulah pergerakan Mongol. Pada tahun 617 Hijrah, mereka datang dan mengambil alih negeri Syam, Jazirah, dan hampir-hampir mengambil alih Mesir. Dan pada tahun 656, Khalifah Al-Musta'sim Billah Al-Abbasi telah dibunuh dan Baghdad telah jatuh ke bawah tawanan tentera Mongol setelah dikhianati oleh menterinya, seorang Syiah namanya Ibnul Alqami. Ya. Tapi kemudiannya berlaku satu peperangan namanya peperangan Ain Jalut dipimpin oleh Sultan Muzaffar Qutuz pada tahun 658 Hijrah, ya, di mana berjayalah dia menyelamatkan, dia berjaya mengekang pergerakan Mongol itu daripada terus mara ke bumi Syam dan juga Mesir. So peperangan Ain Jalut ni berlaku dekat Syam, dekat bumi Syam, dekat dengan Bait Palestin. So Mongol tidak dapat ambil alih Palestin. So kekal Palestin di bawah kerajaan umat Islam. Dan semenjak daripada peperangan Ain Jalut itu, tentera Mongol ni dah mula mundur dan kemudiannya tentera-tentera Mongol juga banyak yang masuk Islam, ya. Kemudian kerajaan Islam dipimpin oleh Al-Zahir Bebas di bawah kerajaan Mamluk, dan berterusanlah negeri Syam itu berterusan di bawah kerajaan Islam. Ya, berterusanlah di bawah kerajaan Islam sehinggalah bila kerajaan Mamluk ini kemudiannya jatuh pada abad ke-10 Hijrah, 900 lebih Hijrah, pada abad ke-16 Masihi, ya, kerajaan Mamluk di Mesir jatuh, diambil alih oleh, kerana digulingkan oleh kerajaan Uthmaniyah, oleh orang Turki Uthmaniyah, ya. Tapi kerajaan Turki Uthmaniyah kemudiannya mula mengalami declination pada abad ke-19, ya. Abad ke-19 akhirnya pada abad ke-20, 1917 berlakulah apa yang disebut sebagai Perang Dunia. Ketika tempoh Perang Dunia Pertama 1914 tercetusnya Perang Dunia Pertama, ketika itu Turki diperintah oleh parti Ittihad wa Taraqi, yang mana Sultan Uthmaniyah ini sudah tidak ada kuasa apa-apa lagi, dan ketika itu Turki sudah mula diserapi dengan semangat nasionalisme, keturkian, Turaniyah, semangat nasionalisme Turaniyah. Mereka mula menindas orang Arab dan sebagainya. Akhirnya Arab pun tidak tahan dengan penindasan tersebut. Mereka melancarkan satu pemberontakan yang mereka sebut sebagai Arab Revolt. So Turki bergabung dengan tentera Jerman dalam Perang Dunia Pertama, disebut negara-negara Paksi, manakala orang Arab bergabung dengan tentera perikatan yang dipimpin oleh British. Dan kerajaan Arab ketika itu, kerajaan Mekah, dipimpin pada tahun 1917 itu oleh Syarif Mekah, Syarif Hussein,
Syarif Hussein, Raja Mekah, telah membuat perjanjian dengan British melalui penasihat British yang dihantar ke Arab ketika itu, iaitulah T.E. Lawrence ataupun disebut sebagai Lawrence of Arabia, di mana orang Arab akan masuk menyebelah di pihak tentera perikatan untuk membantu mereka melawan tentera Paksi. Jadi akhirnya pada tahun 1917 Baitul Maqdis telah jatuh ke tangan ke tangan British. Telah jatuh ke tangan British. Ya. Ini berlaku pada 1917 ya, di mana tentera British dipimpin oleh General Edmund Allenby, ya. Edmund Allenby, manakala tentera Paksi yang dipimpin oleh yang mana gabungan Jerman dengan Osmaniyah masa itu dipimpin oleh General Erich von Falkenhayn. Lalu tentera Paksi tadi telah dikalahkan oleh tentera persekutuan yang dipimpin oleh British, General Allenby. Maka dia pun masuk ke Baitul Maqdis. Bahkan ketika masuk ke Baitul Maqdis itu, Allenby bawa tenteranya masuk ke Baitul Maqdis, entered the city on foot as a mark of respect, having captured the city in what the British Prime Minister called a Christmas present for the British people. Dan ketika itulah Allenby telah menyatakan bahawa dengan ini barulah berakhirnya Perang Salib. Dan sebenarnya ketika mana Syarif Hussein ini menyangka bahawa British akan mengembalikan tanah-tanah Arab ini kepada pemerintahannya, tapi rupanya tidak. Rupanya sebenarnya Arthur Balfour telah pun membuat perjanjian secara sulit, ya, yang dinamakan sebagai Balfour Declaration. Kemudiannya berjanji bahawa His Majesty's government viewing with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. Ini dia yang perjanjian yang dibuat di antara setiausaha luar hal ehwal Kementerian Luar Negara Arthur Balfour British dengan Lord Rothschild, ya, pada masa tersebut. Dan kemudiannya dibentangkan dalam House of Lords, dinyatakan bahawa program menempatkan Yahudi di Baitul Maqdis ini sebagai as a partial solution to the great and abiding Jewish problem. Ya. Jadi ini dengan itu bila tahun 17 itu British mengambil alih pemerintahan Baitul Maqdis, maka teruslah Baitul Maqdis itu berada di bawah jajahan British. So orang Arab hanya diberi tanah Mekah, Madinah, Hijaz, Iraq dan juga Jordan. Ya. So sampai ke hari ini yang kekal hanyalah Jordan sahaja yang masih lagi di bawah pemerintahan keturunan Syarif Hussein, sebab Raja Iraq, Raja Faisal telah digulingkan oleh Perdana Menteri dia Abdul Karim yang berpahaman komunis. Kemudian Hijaz pula kemudiannya berlaku peperangan di antara Syarif Hussein dengan kerajaan Saudi Arabia. Maka Saudi Arabia berjaya mengambil alih Mekah dan Madinah, ya. Kita kena tahu latar belakang macam mana pula Yahudi ni dia boleh nak ambil alih tanah Palestin setelah mana mereka begitu tersebar ataupun bercambah-cambah di muka bumi ini yang kita panggil sebagai diaspora, the Jewish diaspora, kan? Jadi sebenarnya Yahudi ini dia ada beberapa gerakan yang mereka cuba buat untuk mengembalikan kedudukan mereka. Semasa kerajaan Uthmaniyah di Turki, kita dapati Yahudi, ada satu golongan Yahudi namanya Yahudi Dunama, ya, yang diasaskan oleh Sabbatai Zifi, yang mana dia berasalnya Yahudi daripada Spanyol, dilahirkan di Turki dan dibesarkan di Turki.
Kemudian pada tahun 1648 Masihi, dia mengisytiharkan dirinya sebagai Masih, Mesaya Bani Israel. So dengan itu dia mulalah menyebarkan dakwahnya untuk mengembalikan keagungan orang Yahudi, tetapi kerajaan Uthmaniyah telah menangkapnya dan dia mengaku dia masuk Islam secara munafik dengan dia pakai nama Muhammad Afandi. Tetapi dia terus menganut agama Yahudi secara rahsia dan melancarkan gerakan untuk mengembalikan kerajaan Yahudi. Ya. Di antara pemimpinnya selain daripada Zefi Sabtai tadi ialah Abraham Nathan, di antaranya Joseph Belousov, di antaranya Mustafa Jalabi, ya. Dan pemikiran mereka ini ialah mereka percaya bahawa Zefi Sabtai tadi adalah Masih ataupun penyelamat golongan Yahudi. So di sini kita dapat lihat gerakan Yahudi Dun Nama ialah gerakan Yahudi yang cuba nak mengembalikan kedudukan orang Yahudi dan nak mengembalikan keagungan kerajaan Bani Israel. Ya. Dan mereka masih wujud golongan Yahudi ini, banyak pengaruh mereka di Turki, bahkan mereka inilah kemudiannya yang mengasaskan Parti Ittihad wa Taraqi, dan dikatakan Mustafa Kemal Atatürk itu sendiri datang daripada Yahudi Dun Nama ini, ya. Jadi mereka inilah yang kemudiannya mengheret Turki ke dalam peperangan dunia pertama dengan menyertai gerak tentera-tentera Axis, tentera Paksi, iaitu dah Jerman. Ya. Selain daripada Yahudi Dun Nama, bahkan kita tahu Yahudi juga ada gerakan rahsia yang lebih awal lagi daripada itu, iaitulah gerakan Freemason yang telah diasaskan pada tahun 44 Masihi, yang mana ini telah berlaku semenjak pemerintahan Rom ke atas Palestin, kerana mereka nak mengembalikan Palestin, nak mengambil alih Palestin daripada kerajaan Rom. Ya, ini gerakan Freemason ni lebih awal. Ya, so memang ada usaha untuk daripada golongan Yahudi untuk mengembalikan gerakan Yahudi ataupun kerajaan Yahudi lebih awal semenjak daripada zaman 44 Masihi. Mereka telah menubuhkan Freemason, ya, untuk mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan orang Yahudi. Dia dibebaskan daripada orang Rom, tapi tidak berjaya. Kemudian datang Yahudi Dun Nama pada abad ke-17 Masihi, tidak berjaya sangat. Kemudiannya diwujudkan satu lagi gerakan, namanya gerakan Zionis. Gerakan Zionis inilah yang muncul pada abad ke-20 Masihi ini, yang mana dia mula beraktif pada abad ke-20 Masihi itu untuk menubuhkan negara Yahudi. Dan lebih khusus lagi mereka nak menegakkan negara Yahudi di Palestin. Di Palestin. Kemunculan istilah Zionism ini bermula pada tangan seorang penulis Jerman namanya Nathan Barnabaum pada tahun 1893 Masihi. Mula muncul istilah Zionism. Ya. Pada tahun 1882 Masihi muncul di Rusia satu gerakan dengan nama Hubbus Sahyun, Love of Zion, cinta Bukit Zion. Bukit Zion ni Jabal Zaitun lah, bukit yang di atasnya terletak Masjid Al-Aqsa tadi, Baitul Maqdis itu. Ya. Dan pada tahun 1890 kumpulan ini telah diiktiraf dengan nama Jam'iyah Musa'adatus Sunna' wal Mazarin al-Yahud fi Suria wa Palestin, pertubuhan untuk membantu golongan pekerja dan petani Yahudi di Syria dan Palestin, yang diketuai oleh Leon Benesker, dan telah memfokuskan usahanya untuk menggalakkan penghijrahan orang Yahudi ke Palestin dan menghidupkan bahasa Hebrew. Manakala gerakan Zionisme moden itu dinisbahkan kepada Theodor Herzl, seorang wartawan Yahudi yang lahir di Budapest, Hungary pada 2 hari bulan 5 1860 Masihi. Kemudian dia telah belajar mendapat degree dalam bidang undang-undang di Universiti Vienna 1878, dan dia hendak mendirikan kerajaan Yahudi
di muka bumi ini, walaupun pada asalnya dia tidak sebut secara jelas benda tu Palestin, ya. Pada tahun 1897 dia telah mengadakan muktamar Zionisme antarabangsa yang pertama, mengambil kesempatan terhadap pertuduhan yang dikenakan terhadap seorang pegawai tentera Yahudi yang di Perancis namanya Dreyfus, yang dituduh melakukan khianat pada tahun 1894, yang dituduh membawa rahsia tentera Perancis kepada tentera Jerman. Jadi dia gunakan peristiwa ini sebagai tengoklah orang Yahudi ditindas, orang Yahudi dia mula main sentimen Yahudi ditindas, so Yahudi mesti diberi kerajaan, ya. Dan dia menerbitkan kitabnya yang masyhur, itulah Ad-Daulah Al-Yahudiyah, negara Yahudi. Kemudiannya dibuat pula muktamar Yahudi di Bâle, Switzerland pada tahun 1897, ya. Jadi dengan itu dia berjaya menghimpunkan Yahudi di seluruh dunia dan mereka bersetuju untuk mengembalikan Yahudi ke negara Palestin. Dan sebelum itu juga kita kena sebut di antara tokoh yang mula ini dari segi tokoh gerakan Yahudi dalaman mereka untuk menubuhkan kerajaan. Dan ada juga gerakan-gerakan luar, ya, yang cuba untuk mengembalikan Yahudi ke Palestin. Kita tengok Napoleon Bonaparte masa dia ambil alih Mesir, takluk Mesir, dia telah mula mengisytiharkan fikrah untuk mengembalikan orang Yahudi ke Palestin. Dan menariknya, semasa perangan dunia pertama dan kedua, ya, perangan dunia pertama dan kedua, bukan sahaja Britain ya, yang berminat untuk mengembalikan Yahudi ke Palestin, bahkan kalau kita melihat, ya, kerajaan Nazi Jerman pimpinan Adolf Hitler juga berusaha untuk menubuhkan negara Yahudi di Palestin. Ya. So dia ada perbincangan di antara Nazi Jerman tentang membawa penghijrahan orang Yahudi ke tempat lain. Bahkan Hitler telah menjadi jaguh dalam menubuhkan negara Yahudi di Palestin selama 2 dekad. Pada musim luruh 1938, Hitler telah memberi satu ucapan menyokong dasar penghijrahan Yahudi Jerman ke negara Timur Tengah dan membentuk negara baru mereka di sana. Pada lewat 1930-an, satu misi peringkat tertinggi dipimpin oleh Adolf Eichmann, salah seorang pimpinan dalam Nazi, telah bertemu dengan pimpinan Zionis di Palestin untuk membincang apakah kemudahan-kemudahan, bantuan-bantuan yang boleh mereka dapat untuk menyelesaikan masalah persoalan Yahudi ini. Itulah tujuan mereka, ialah mereka tak suka orang Yahudi, so mereka nak halau orang Yahudi keluar dengan apa cara pun daripada Eropah, ya, daripada Eropah Timur, Eropah Barat, ya. Bahkan terdapat agreement di antara pihak Yahudi dengan pihak tentera Jerman, Nazi, kerajaan Jerman, bahawa kalau Jerman berjaya menubuhkan negara Yahudi di Palestin, mereka akan sokong pihak Jerman dalam peperangan dunia yang kedua masa itu. Tetapi tentulah agreement itu tidak mencapai kata sepakat, dan Jerman juga kemudiannya nampaknya kalah, tidak begitu menang, dan akhir sekali masih lagi. Jadi Yahudi ni dia ambil macam-macam. Ketika negara dunia itu ketika itu sedang berperang, dia pergi kepada semua pihak tentera. Pihak hak ni pun dia pergi, belah sini pun dia masuk, dia ambil janji daripada semua pihak. Kalau hampa menang bagi negara ni, kalau hampa menang. Akhirnya sekali terbuktilah yang terus berkuasa di Palestin terus kekal di bawah intidam ataupun penjajahan Britain. Ya, penjajahan Britain sehinggalah berakhirnya Perang Dunia yang kedua pun Britain masih lagi menguasai Palestin. Ya, menguasai Palestin. Tidak perlu bacalah pemikiran tentang Zionis ini, ya. Tetapi itulah usaha-usaha yang mereka buat, akhirnya
pada tahun 48 Britain mengisytiharkan pengunduran diri daripada penjajahan tanah Arab, maka diberi tanah itu kepada orang Yahudi. Dan banyaklah cara yang dibuat oleh Britain sepanjang penjajahan Britain di tanah Yahudi. Itulah mereka mula membawa masuk orang Yahudi. Penjajahan Britain di Palestin itu, mereka mula membawa masuk. Macam mana Britain ni tahu, ya, macam dia buat kat tanah Melayu juga, dia buat masuk bangsa itu, masuk bangsa ini, untuk melemahkan pribumi. Untuk melemahkan pribumi. Ya, dia bawa masuk bangsa lain untuk buat kerja itu, buat kerja ini, untuk melemahkan pribumi. So, taktik yang sama dia telah guna di Palestin. Dia bawa masuk orang Yahudi. Orang Yahudi inilah kemudiannya dilantik menjadi pegawai-pegawai, dilantik menjadi diberi tanah-tanah untuk dibangunkan, dirampas tanah daripada orang Palestin, diberi kepada orang Yahudi. Ya, dan mereka lah kemudiannya yang dilatih dengan ketenteraan, diberi senjata. Maka sebab itulah pada peperangan Arab Israel tahun 48 itu, orang Palestin hanyalah petani yang hanya ada cangkui dengan sodok tanah sahaja, sedangkan orang Yahudi telah lengkap dengan tenteranya, dengan senjatanya. Maka memanglah begitu sukar, ya, begitu sukar ketika itu dari segi persiapan material tidak ada, ya, tidak cukup di sisi orang Islam, dan dari segi kerohanian juga umat Islam berada dalam keadaan lemah kerana mereka telah diserang dengan pelbagai penjuru. Ya, diserang dengan pelbagai penjuru, ya. Dan kita kena tahu, ya, bahawa bukan semua orang Yahudi bersetuju untuk mewujudkan negara pada awalnya. Kerana tempat-tempat yang dicadangkan kepada mereka masa itu pelbagai tempat, ya. Ada yang dicadangkan itu di Uganda, ada yang nak bagi Amerika Utara pun ada cadangan, tapi Yahudi tak mau, ya. Dan macam-macam tempat dicadangkan. Tetapi bila diberikan nama, ada yang nak kata nak buat dekat Mozambik, ada yang kata nak pergi dekat Kongo, ada kata nak pergi dekat Belgika, diberi cadangan negara itu di Argentina, nak pergi Cyprus, Sina, Uganda, ya. Tapi semua ini ditolak oleh Yahudi. Dan Theodor Herzl, walaupun pada awalnya dia tidak ada isu mana-mana tempat ini, tapi dia melihat kalau cadangan itu diberi kepada negara-negara ini, orang Yahudi tidak akan begitu menyokong ideanya untuk mewujudkan negara Yahudi. So bila cadangan itu datang menyatakan negara itu adalah di Palestin, maka ketika itu sokongan kepada gerakan Zionis bertambah. Bertambah. Dan diwujudkanlah pelbagai tekanan-tekanan kepada orang Yahudi ini, diwujudkan seolah-olahnya, maksudnya negara Eropah ni memang dia benci kepada orang Yahudi. Tapi untuk menimbulkan semangat orang Yahudi untuk kembali berhijrah ke Palestin itu, dia makin ditingkatkan tekanan-tekanan. Diadakan kononnya Yahudi ditindas di sana, dibunuh di sana dan sebagainya, supaya nak tunjuk kata Yahudi ni memang nak bagi semangat kepada orang Yahudi untuk berhijrah balik ke tanah Palestin, ya. Tujuannya ialah kerana kuasa barat ini tidak lain tidak bukan dia nak melemahkan umat Islam dan nak memudahkan pergerakan mereka di Timur Tengah untuk mewujudkan proksi mereka di situ. Dan itulah Yahudi telah memberikan janji-janji yang banyak untuk membantu negara-negara barat yang sedang berperang ketika itu. Kalau diberi tanah itu kepada mereka, mereka akan bantu dan sebagainya. Ya. Jadi dengan itulah kita kata pada tahun 48 itu berjaya ditubuhkan negara haram Yahudi dengan bantuan daripada Britain, ya. Dan diberilah tanah itu, dibincang pada awal 47 itu lagi telah dibawa kepada PBB, ya. Pada awal suara untuk mengatakan nak wujudkan negara Bani Yahudi ini, negara haram Yahudi ini, sebenarnya mereka tidak cukup suara undi untuk membolehkan mereka menang dalam pengundian di PBB untuk mengiktiraf negara tersebut. Tapi Amerika telah melewatkan sehari pengundian. Atas alasan mereka kata hari yang nak undi itu hari Thanksgiving. So mereka minta tangguh kepada PBB supaya bawa undi itu pada esoknya.
pada tahun 1947 itu, pada bulan November, November 27 November 1947. Ini datang laporan daripada majalah ataupun surat khabar New York Times menyatakan dia telah ditangguhkan kerana mereka tak cukup beberapa suara. Tapi dalam tempoh sehari itu Amerika telah berjaya membeli beberapa suara daripada negara. Yang pertama ialah Haiti, yang kedua ialah Liberia, dan yang ketiga ialah Thailand ataupun Siam. Terus orang kita ni dia pelik, dia kata mana mai orang Siam duduk dekat Israel. Sebenarnya Yahudi masa nak tubuh negara dia 47 itu, dia menang 3 undi, dan 3 undi itu termasuklah undi daripada Siam. Jadi dengan itu diberilah negara tersebut kepada Yahudi, dan bila keluar saja tentera British mengumumkan pengunduran daripada Baitul Maqdis, daripada Palestin, teruslah Ben Gurion, Perdana Menteri dia yang pertama yang duk dengar lapangan terbang Ben Gurion tu dia punya first prime minister dia, mengisytiharkan negara haram Yahudi, dan negara pertama yang mengiktiraf negara Yahudi ini adalah Rusia, kemudian Amerika, kemudian negara Eropah, kemudian Iran. Tapi Iran masa itu di bawah kerajaan Shah. Dan bila berlaku perkara ini, maka ketika itulah kerajaan-kerajaan Arab telah mengambil keputusan untuk menggerakkan tentera untuk merampas tanah Palestin ini untuk mempertahankan tanah Palestin daripada daripada pengambilan orang Yahudi, penjajahan orang Yahudi, tetapi tidak dapat kerana berlaku sebenarnya kelemahan, tentera Islam itu lemah, bahkan terdapat khianat dalaman sendiri. Panglima tentera negara-negara Arab ini sendiri ketika itu ialah Panglima Glub Bashar, iaitulah orang Nasrani, yang mana dia telah ada perjanjian di antara setengah pemimpin panglima Arab ketika itu untuk memudahkan proses, bahkan bukan sebaliknya untuk berperang, tapi untuk membuka laluan kepada Yahudi. Jadi negara yang terlibat perang ketika itu tentulah negara yang mempunyai hak ke atas Palestin, itulah Jordan, Mesir, dan Sharif Hussein di Mekah ialah masa itu dianggap raja Arab yang besar, yang sepatutnya Palestin itu diberi kepada dia, tapi dia telah ditipu. So dia menggerakkan tentera untuk perang, tapi tidak berjaya kerana dia dah kena tipu daripada awal, dia sudah kena main daripada awal. So what we can expect, melainkan tentulah Britain telah buat perancangan yang begitu teliti untuk melemahkan tentera-tentera dia. Senjata yang dia dapat pun tak sebanding dengan senjata yang telah Britain tinggalkan kepada kepada orang Palestin. So inilah secara ringkasnya kita dapat ambil daripada awal proses itu sampailah kepada perang Arab Israel yang pertama tahun 48, di mana berakhir dengan kekalahan Arab. Bukan sahaja kalah, bahkan tanah yang sepatutnya diberi kepada orang Yahudi itu mereka berjaya ambil lebih daripada hak sepatutnya mereka dapat. So maknanya sebelum perang itu, masa Yahudi iklan isytihar negara dia itu, negara itu kecil saja, tapi bila Arab pergi perang dan kalah, Yahudi dapat lebih besar daripada tanah yang sepatutnya. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Tapi kemudian berlaku juga perang-perang lagi lepas itu, perang Arab Israel yang kedua, perang Oktober ataupun perang Ramadan. Tapi semua perang ini berakhir dengan kekalahan orang Arab, kerana tentera Barat membantu orang Yahudi, dan akhirnya Mesir yang kerajaan terakhir yang memimpin negara-negara Arab berperang dengan Israel ini ialah Mesir pada zaman Anwar Sadat. Akhirnya Anwar Sadat mengaku kalah dan mengadakan perdamaian Camp David. Maka sejak itu pada 1978 pada zaman Presiden Jimmy Carter diadakan pertemuan antara Anwar Sadat, Presiden Mesir, dengan Menachem Begin, Perdana Menteri Haram Yahudi, dan juga
Presiden Jimmy Carter di Camp David, lalu dimeterailah perjanjian tatbiq ataupun naturalisasi antara Mesir dengan Israel. Maka semenjak itulah kita kata Allahul Musta'an, keadaan berlaku macam sekarang lah. Dan sekarang ini maknanya negara Arab tidak lagi boleh nak berperang dengan Yahudi sebab mereka dah buat perjanjian-perjanjian yang mereka yang mana perjanjian itu sebenarnya merugikan mereka lah sebab mereka lemah, negara Arab lemah. Ya, sedangkan Yahudi telah mendapat kuasa-kuasa besar di belakang mereka. So, amat sukar ya untuk orang Arab melancarkan peperangan seterusnya ke atas negara haram tersebut. Allahul Musta'an, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini sebahagian secara ringkas, masa pun dah kesuntukan masa, tak ada nak, kalau ikut anda nak masuk lanjut lagi sebenarnya peperangan Arab ni. Ya. Tapi ini mungkin kita akan bawa kepada seri yang kedua insya-Allah bila kita nak menganalisa untuk kita memperoleh penyelesaian kepada isu ini, kita akan analisa di mana kelemahan umat Islam, kenapa mereka kalah dan sebagainya. InsyaAllah itu kita akan bawa kepada siri yang kedua. So kita akan go through peperangan ini di antara Arab dengan Yahudi ini satu persatu insyaAllah, dan kita akan tengok punca-puncanya dan apakah penyelesaian yang sepatutnya dilakukan oleh umat Islam bi'inillahi ta'ala. Ada soalan? Okey. Orang Palestin sekarang, orang Palestin, orang Arab. Yahudi macam anda sebut tadi, mereka Bani Israel, tapi Bani Israel yang sudah pun bercampur. Orang Yahudi mendakwa kata mereka ialah keturunan asli. Mereka mendakwa mereka adalah pure blood. Darah mereka tak bercampur dengan darah orang lain. Tapi itu dakwaan yang palsu lah. Ya, sebenarnya Yahudi pun semasa diaspora mereka itu, mereka telah berkahwin. Bahkan sebelum itu, kalau kita berujuk Old Testament, ya, semenjak daripada kewafatan Nabi Allah Sulaiman AS, mereka sudah berkahwin dengan orang musyrikin dan mereka terlibat dalam pelbagai aktiviti syirik. Ya, bahkan dalam Old Testament saya mencatatkan Yahudi sampai satu masa pernah meninggalkan bahasa-bahasa mereka, tidak lagi fasih berbicara bahasa Hebrew. Bahkan bahasa Hebrew yang ada sekarang ini bukan bahasa Hebrew asli yang diturunkan dengannya Taurat. Mereka sendiri dah tidak boleh baca. Kalaulah dia datangkan Taurat yang asli yang turun dari Musa, orang Yahudi ini tak boleh baca dah. Daripada tak ada, bahasa tu dah hilang daripada mereka. Ya. Jadi Yahudi hari ini ialah asalnya Bani Israel tapi dah bercampur, dan ada juga Yahudi yang sebenarnya bukan keturunan Bani Israel tapi mereka Yahudi yang menganut agama Yahudi, menganut agama Yahudi. So Yahudi adalah nama bagi agama. Agama ni nama Yahudi. Macam Yahudi Ashkenazim, ya, mereka ni sebenarnya orang Eropah yang memeluk agama Yahudi. Ya, memeluk agama Yahudi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.